Mi'raj. Satu cuplikan kecil daripada peristiwa yang ditempuh oleh Nabi SAW yang menjadi pelajaran berharga untuk kita. Apakah peristiwa tersebut? Ketika melakukan Isra, baginda Nabi telah dipertemukan dengan barisan para Nabi. Nabi ada bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Kemudian dipertemukan dengan Nabi Yahya dan Isa di langit kedua. Kemudian dipertemukan dengan Nabi Yusuf di langit ketiga. Langit keempat dipertemukan dengan Nabi Idris. Langit yang kelima dipertemukan dengan Nabi Harun. Langit yang keenam dipertemukan dengan Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Daripada 7 Nabi ini, yang nak kita fokuskan adalah Nabi Yusuf. Mengapakah Nabi daripada 124,000 Nabi, Nabi dipertemukan dengan 7 Nabi ini saja? Pasti ada rahsia di sebaliknya. Kerana kita tahu bahawa sebelum Nabi pergi Isra' Mi'raj, Nabi sedang berada dalam keadaan down. Amul Khuznun, Year of Sorrow. Nabi agak dimotivasi, tidak bermotivasi lagi. Kerana banyak peristiwa-peristiwa penentangan yang berlaku. Maka diadakan satu program yang sekarang ni dipanggil sebagai program regenerasi. Dipertemukan kembali Nabi dengan senior-senior dia dahulu. Supaya dia aturkan gerak perjuangan dia. Kerana apa yang kau buat ini pernah ditempuh oleh 7 orang ini. Jadi itu 7 Nabi ni ada signifikan. Tetapi salah satu daripada Nabinya Nabi Yusuf. Apa istimewanya Nabi Yusuf ini? Peristiwa Nabi bertemu dengan para Nabi, ini bukanlah cerita rekaan para penceramah ataupun dongeng ataupun penglipu lara. Tidak. Ini adalah sabit dengan hadis. Fantalaqa bi Jibrilu hatta atas sama'a dunya fastaftaha. Lalu Jibril ketika bawa Nabi naik ke atas langit. Ketika langit itu dibuka, penjaga langit itu bertanya kepada Jibril, man hadza? Maka dijawab oleh Jibril, qala Jibril, saya Jibril. Wa man ma'aka? Penjaga langit tanya, ente datang dengan siapa? Jibril jawab, Muhammad. Inilah Muhammad. Kemudian ditanya, wa qad ursila ilaih? Adakah Muhammad dah diutuskan? Maka Jibril menjawab, na'am, ya, telah diutuskan. Lalu penjaga langit pertama mengatakan, marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a. Welcome. Selamat datang untuk Nabi Muhammad. Dan ini adalah sebaik-baik kedatangan orang yang datang. Fafataha. Lalu langit pertama terbuka. Falamma khalastu fa iza fiha Adamu. Nabi cerita bila langit terbuka, aku nombor 1 berjumpa seorang laki-laki namanya Adam. Siapa yang perkenalkan? Jibril. Kata Jibril, haza abuka Adam. Ini bapa engkau Adam. Bapa maknanya dia bapa segala manusia lah. Ini bapa mu Adam. Fasallim alaih. Beri salam pada dia. Maka kata Nabi, fasallamtu alaih. Faraddas salam. Aku beri salam pada dia. Nabi Adam jawab pula salam aku. Kemudian Nabi Adam mengatakan, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Welcome. Selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh. Nabi ucap terima kasih. Kemudian kata Nabi, summa sa'ida bi hatta atas sama as-saniyah. Kemudian aku pun diangkat naik sampai ke langit yang kedua. Fastaftaha. Maka bila Jibril perkenalkan diri, pintu langit yang kedua terbuka. Falamma khalastu iza Yahya wa Isa wa huma ibnal khalati. Dan bila aku naik ke atas, Jibril perkenalkan, yang 2 orang ini adalah Nabi Yahya dan seorang lagi Nabi Isa, kata Jibril alaihissalam. Kemudian kata Jibril, fasallim alaihima, beri salam. Ini semua otai-otai semua ni. Nabi fasallamtu faraddas salam, thumma qala, aku beri salam pada mereka berdua. Kemudian mereka ucapkan, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang wahai saudara kami yang baik daripada nabi-nabi yang baik. Terima kasih Nabi ucapkan. Kemudian summa sa'ida bi ila sama'i salisah. Aku naik sampai ke langit ketiga, kata Nabi, fafutiha, dibukakan pintu langit itu. Falamma khalastu idza Yusufu. Bila aku sampai, ada di situ Nabi Yusuf.
Maka kata Jibril kepada Nabi, fasallim alaih, beri salam pada Nabi Yusuf. Fasallamtu alaih faraddu thumma qala, dia pun jawab salam aku, dia pun mengata marhaban bil akhi salih wal nabi salih, welcome, selamat datang wahai nabi yang saleh daripada anak-anak keturunan yang soleh. Kita cerita sampai pintu langit ketiga sajalah, sebab Nabi Yusuf dia di ketiga. Yang lain Musa, Ibrahim tu lain tahun lah, tuan-tuan boleh cari penceramah lain untuk cerita. Kenapa Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf? Cerita Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf ni begitu menarik sekali. Pertama sekali, barulah Nabi melihat seorang insan, Nabi Yusuf yang selama ni begitu popular dengan kehandsoman dia. Dapat melengok depan mata. Tetapi wajar untuk kita kongsi malam ini, tuan-tuan jangan ingat Nabi kita tak handsome. Jangan. Majoriti Nabi semua handsome. Semua Nabi handsome. Sebagaimana kata Qatadah dalam satu hadis, ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanal sauti wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi hasanal sauti wa kana la yurajja'. Dalam satu hadis disebutkan Allah tak akan mengutus seorang Nabi kecuali Nabi itu mesti wajahnya tampan dan suaranya indah merdu. Dan Nabimu dianugerahkan wajah yang tampan dan suara yang merdu. Dan dia tidak membaca doa dengan suara yang terketa-keta. Jadi kalau tuan-tuan katalah mimpi jumpa Nabi, kan ramai orang sekarang doa supaya mimpi jumpa Nabi dalam tidur dia. Antara tanda kita mimpi jumpa Nabi adalah orang itu handsome. Mana kalau tuan-tuan mimpi, dalam mimpi itu orang yang tuan-tuan nampak tu muka pecah rumah, itu bukan Nabi. Dia prasyarat nombor satu handsome. Tak kira lah rupa siapa, Arab ke Mat Saleh. Kalau handsome, adalah potensi betul tu ada. Sebab memang setan tak boleh menyamar jadi Nabi. Tapi dia boleh tipu. Ada orang jumpa saya, tanya, Ustaz, saya mimpi jumpa Nabi. Alhamdulillah rezeki awak. Tapi ada problem lah Ustaz. Apa pula? Dia pakai name tag Muhammad Rasulullah. Macam mana saya nak? Ni payah ni tuan-tuan. Ada mimpi Nabi bagi business card. Ada. This is my card. Sudah. Jadi payah. Maka indikator pertama mesti mau handsome. Bila Nabi balik ke Mekah, Nabi cerita pada sahabat, dia berjumpa dengan Nabi Yusuf ini. Bila sampai cerita Nabi Yusuf, para sahabat pun bertanya, Ya Rasulullah, Nabi Yusuf ni handsome ke tidak? Betul ke dia handsome ya Rasulullah? Sahabat pun nak tahu jugalah. Dan kita pun kalau belajar sejarah, memang kita dengar cerita Nabi Yusuf memang handsome betul lah. Itu tak nafikan. Sampaikan mak-mak kita dan nenek-nenek kita zaman dulu, kalau nak menidurkan anak cucu, ada lagu gurindam tentang kehandsoman Nabi Yusuf. 11 bintang matahari sepakat, sang rembulan bersujudlah kepadanya. Rupa nan elok bagaikan malaikat, amatlah indah berseri wajahnya. Itu saya bacakan matan dia saja. Dia ada lagu dia. Memang tidur betul lagu tu. 11 bintang. Macam lagu Pak Maon tu lah. Baca buku sejarah tu bukan? Tersebutlah kisah lagu Pak Maon. Jadi memang kita dengar daripada kecil lagi. Oh, Nabi Yusuf ni handsome. Maka bila Nabi ditanya, Ya Rasul, tara mana handsomenya Nabi Yusuf ini? Nabi jawab, idza huwa qad u'tiya syatral husni. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab Isra, hadis nombor 162. Kata Imam Muslim, kata Nabi, Yusuf itu memiliki atau dikurniakan syatral husni, separuh kecantikan. Di sini ulama membahaskan apa erti Nabi Yusuf diberikan separuh kecantikan. Kata sebahagian ulama, Nabi nak menggambarkan Nabi Yusuf ni punya handsome, separuh kecantikan manusia seluruh dunia duduk pada dia. Handsome betul lah. Macam perempuan kalau aturkan, siapakah orang paling handsome dalam dunia selain pada suami, anak-anak dan ayah perempuan?
Kalau kita aturkan artis, misalnya artis Malaysia ni payah yang handsome ada macam rumah ke mukanya. Kalau luar lah Tom Cruise, Johnny Depp, Brad Pitt, George Clooney, Ryan Gosling, Takashi Kaneshiro, Aaron Azeh, Hannah Isaac, Henry Golding, Kevin Raj. Kita tua-tua ni Korea tak kenal, minta maaf. Kalau tuan-tuan kata Korea tu handsome, kena pergi berubat lah. Muka pucat je handsome apa. Orang handsome ni kena kulit gelap sikit. Baru anak jantan, pucat je muka. Apa minat muka orang pucat. Kumpulkan semua kehandsoman itu, separuh duduk pada Nabi Yusuf. Tapi ada juga ulama yang berpandangan, bila Nabi sebut Nabi Yusuf tu memiliki separuh kecantikan, sebenarnya Nabi kita memberikan isyarat. Bila sahabat tanya, "Ya Rasul, Nabi Yusuf memang handsome ke?" Nabi jawab, "Ya, tapi dia tu memiliki separuh aku punya handsome. Separuh aku punya handsome, aku kasih pinjam pada dia." Mana Nabi handsome lagi. Dan memang Nabi kita handsome. Itu tuan-tuan kena bear in mind. Nabi kita memang smart. Bukan jenis lekeh, kopiah, detak, lalat. Nabi handsome, wangi handsome. Nabi ni sangat bersih. Handsome lah orangnya. Ini musim maulid nanti ramai lah orang akan bawakan kitab Syama'il handsome Nabi dan macam-macam. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Akana wajhu Rasulillah misla saif?" Adakah muka Nabi ini macam pedang, tirus ke apa ke? La, bal mislal qamar. Tak, muka Nabi ni macam bulan purnama, bagaikan rembulan. Begitu indah sekali. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Tirmizi. Kata Jabir bin Samurah, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyanin wa alaihi hullatun humra, faj'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar, falahwa indi ahsana minal qamar." Pernah sekali aku nampak Nabi berjalan di waktu malam ketika bulan sedang mengambang, bulan purnama. Nabi ketika itu dia memakai wa alaihi hullatun hamra, memakai pakaian warna merah. Maka aku berganti-ganti memandang Nabi dengan bulan. Bila aku tengok bulan, tengok Nabi, ternyata Nabi lebih handsome daripada bulan itu. Hadis riwayat Tirmizi. Mana berseri begitu cantik. Jadi Nabi kita lebih handsome lah daripada Nabi Yusuf. Itu je nak ceritanya. Kata Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah. Dia bercerita, Allah tidak menunjukkan kehandsoman wajah Nabi secara keseluruhan di muka bumi. Hanya satu keindahan dari 10 bahagian saja yang diperlihatkan kepada makhluk. Andai yang 9 bahagian itu ditunjukkan, maka orang-orang akan menghiris hati tanpa terasa kerana indahnya wajah Nabi. Zaman Nabi Yusuf, wanita yang tergila-gila pada dia hanya menghiris jari. Tapi Nabi menghiris hati, menghiris jiwa. Tak tidur kita terkenang-kenangkan wajahnya. Maka siapa lebih handsome? Nabi kita lah. Kita mestilah undi Nabi kita. Nabi kita lagi handsome. Ini panjanglah huraiannya. Kita tidaklah Nabi kita tu dipertemukan dengan Nabi Yusuf, tujuannya nak menengokkan kehandsoman Nabi Yusuf, itu tak ada kerja namanya. Kenapa Allah mengaturkan Nabi kita dipertemukan dengan Nabi Yusuf? Yang ini iktibar untuk kita. Kalau kita imbas kembali, sebelum Isra, Nabi telah dikhianati oleh orang Mekah dan juga orang Taif. Ini sejarahnya. Taif ini adalah awan hitam sejarah perjuangan Nabi. Lepas itu tuan-tuan, puan-puan sini ramai sekarang pergi umrah. Salah satu pakej pergi Taif dah sekarang. Dulu payah kerajaan Saudi nak bagi kebenaran naik bukit Taif itu. Tapi sekarang dah jemaah gitu. Taif dah tak sejuk dah. Punyalah ramai manusia. Berialah bawa jaket. Panas macam dah ramai dengan orang. Dulu sejuk. Taif pergi Masjid Ibn Abbas. Kita pergi Masjid Adas apa semua. Tanpa kita sedari, Taif yang sebegitu indah, itu adalah sejarah hitam perjuangan Nabi.
Kerana Nabi pernah dihalau daripada Taif. 3 tahun sebelum hijrah, Nabi berdakwah ke Taif. Nabi pergi dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Tapi Nabi telah ditipu, kena scam dan dihalau hidup-hidup daripada Taif. Dan Nabi begitu terluka hati dia. Sebab Taif ini bukan kampung halaman yang, bukan kampung orang, kampung dia. Kerana Nabi punya moyang adalah orang Taif. Salah seorang moyang Nabi nama Atikah. Atikah tu isteri kepada Hashim bin Abdul Manaf. Nabi kalau salah silanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf. Hashim bin Manaf moyang Nabi, isterinya nama Atikah. Atikah tu orang Taif. Apa perasaan kita selaku cicit? Ini kampung moyang aku, semua sini saudara aku, kau hina aku macam aku warga asing. Macam aku ni orang benda tu, bak kata kajang Pak Malau, kajang Belipat. Aku bukan orang merantau. Ini kampung moyang aku. Apatah lagi ramai sahabat Nabi pun asal daripada Taif. Sebab itulah Nabi punya terluka hati dengan Taif mendalam. Kita tuan-tuan, kalau kena maki, kena halau daripada kampung yang tak ada kena mengena dengan kita, kita okey ya. Contoh, ni contoh sajalah. Tuan-tuan pergi ke Sarawak, katalah kita tak ada saudara di Sarawak. Tuan-tuan duduk di Sarikir, mana kampung Selalang, mana hak jauh-jauh itu. Tiba ada kita dihalau oleh orang kampung, baliklah kau ke Semenanjung, balik ke Melaya lah kau. Kita pun, yalah kita kalau kena maki apa semua dengan orang yang bukan kampung kita, kita tak rasa sangat. Tapi kalau kita dimaki hamun, dihalau daripada kampung yang ada kena-mengena, kita kecil hati kita. Tuan-tuan duduk Selangor, mungkin mak ayah asal daripada Kelantan. Kita balik Kelantan orang maki kita. Demo ni, demo lon ni tak serupa mula. Dia nyanyi dikit barat pula dah. Kita walaupun tidak anak Kelantan, tapi ayah kita orang Kelantan, mak kita orang Kelantan, kita kecil hati. Sebab itu Aisyah pernah tanya Nabi, "Ya Rasul, hal ata alaika yaumun kana ashadda alaika min yaumin Uhudin?" Ya Rasul, pernah tak berlaku satu hari yang lebih berat dan teruk dibandingkan perang Uhud? Perang Uhud ni dah teruk dah tuan-tuan. Perang Uhud ni satu-satunya perang Nabi cedera parah dalam peperangan. Yang mana perang Uhud ini 70 orang sahabat terbunuh. Pak saudara Nabi sendiri dihina jenazahnya. Dan dalam peperangan itu, yang kita kalau ke Madinah dibawalah ke Jabal, tempat bukit pemanah, ditunjukkan ada makamnya di sini. Kita boleh bayangkan suasana ketika itu. Dalam kelam kabut, apabila musuh berjaya memecahkan barisan pertahanan Islam, ketika itu kawalan rapat Nabi berkecamuk. Nabi punya kawalan rapat, UTK, 69 komando, semua dah berpecah. Sebab pos yang sepatutnya dikawal oleh infanteri apa semua dah dipecahkan. Jadi mereka terpaksa ada tinggal position dan sebagainya. Maka bila musuh tengok Nabi dah tak ada kawalan rapat, ketika itu Utbah bin Abi Waqqas, dia telah bawa satu batu macam batu bata, dia baling dekat muka Nabi. Nasib baik Nabi pakai topi besi. Kalau tak pakai helmet, tak ada lah sejarah Islam lepas pada tu. Bila kena topi besi pecah. Salah satu serpihan tu tembus pada pipi, patah pula gigi Nabi. Weh, sakit tuan-tuan. Kita cabut gigi tak bius, benda rasa sakit. Sehingga dalam riwayat menyebut wa kusirat raba'iyatuhu yauma idzin wa juriha wajhahu wa kusirat baydatu ala ra'sih. Pecah helmet Nabi, berlumuran darah ketika itu. Kepala Nabi penuh dengan darah. Masa tu pasukan perubatan pula kelang kabut, gigi Nabi pun dah tercabut. Sehingga kan terpaksalah anak Nabi Fatimah radhiyallahu anha akhazat qit'atan min hasirin faharaqatha wa alsaqatha fastamsaka dam. Dia terpaksa buatlah survival skill, ambil tikar, bakar, getahnya itu ditampal pada luka Nabi untuk menghentikan pendarahan. Ini direkodkan dalam hadis Bukhari. Ini perang yang meninggalkan kesan yang mendalam.
Jadi bila Aisyah tanya, "Ya Rasul, perang Uhud ni dah teruk dah. Ada tak lebih teruk pada perang Uhud?" "Ada," kata Nabi. Ada ya? Perang apa?" Kata Nabi, "Laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah." Penderitaan paling aku kenang sampai bila-bila, yang masih berkesan di hati aku, terkesan adalah di Taif. Aisyah tanya, "Berapa kematian?" "Tak ada kematian." "Habis tu kenapa sedih sangat?" "Kecil hati," Nabi kata. "Yalah, kenapa kecil hati?" Kata Nabi, "Saya dihina, dicaci, dibaling batu sehingga berdarah. Saya sedih sebab ditipu. Ditipu. Peringkat awal, sebab Nabi kan dia daripada Mekah pergi ke Taif kerana Mekah pak saudara dah meninggal. Bila Abu Talib meninggal, pindahan kuasa kepada Abu Jahal and the gang, mereka tukar polisi negara. Dakwah tak boleh secara terbuka lagi dah. Semua kena gam, permit tak ada, tauliah tak ada, semua dah tak boleh ceramah lagi. Jadi Nabi kata zaman pak saudara dia Abu Talib masih ada kelonggaran. Semayang boleh buat di rumah Sayyidina Abu Bakar apa semua. Zaman Abu Jahal nak dia tukar polisi semua. Jadi Nabi kata, aku tak boleh duduk diam, mesti tukar strategi dakwah. Bincang dengan orang Taif. Orang Taif peringkat awal semua okey. Okey, beres, tak apa, datang-datang kita sambut. Kita buat makan. Janji semua manis. Sampai di atas dia hina Nabi, panggil budak-budak, baling Nabi macam-macam. Wa ana mahmumun ala wajhi. Aku lari, aku turun daripada Taif dalam keadaan yang sangat sedih, kata Nabi. Aisyah tanya, kenapa sedih sangat? Itu kan Uhud lagi teruk. Kata Nabi, masa aku perang Uhud, lepas perang, aku masih ada negara. Aku masih ada kerajaan. Masih boleh panggil menteri-menteri kabinet, apa semua, boleh bincang. Mana nak bawa? Masih ada kerajaan, walaupun masa itu perang. Tetapi ketika di Taif, aku bersendirian. Mekah dah tak boleh dakwah. Taif tak boleh dakwah. Nak pergi ke mana? Masa tu aku tak tahu ke mana nak dibawakan dakwah ini. Kelam masa depan. Orang sana tak bagi, orang sini tak bagi. Sehingga kan Nabi ketika itu meratap merayu kepada Allah dengan doa yang sangat sedih. Dan Nabi merintih, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu padamu, ya Allah, lemahnya kekuatanku, sedikitnya kemampuanku, hinanya aku pada pandangan manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbil mustada'afina wa anta rabbi. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan golongan yang lemah. Engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa Engkau serahkan aku sekarang? Pada siapa ya Allah? Ila ba'idi yatahajjamuni, adakah Engkau serahkan padaku orang jauh yang memandangku dengan wajah bengis ya Allah? Am ila aduwi malakatuhu amri, ataupun kepada musuh yang menguasai urusanku ya Allah? Nabi menangis sebab tak tahu nak bawa ke mana dakwah. Kemudian bila Nabi dah turun nak masuk Mekah, orang Mekah semua dah tunggu nak pukul Nabi. Masa itulah Nabi, Allah bantu Nabi, datang seorang lelaki nama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni dia abang kawasan. Abang kawasan. Di Mekah, dia ni kira kepala jugalah. Walaupun ada Abu Jahal ke Abu Lahab ke siapa-siapa, dia ni pun sebahagian daripada orang yang disegani. Abang kawasan lah. Lalu bila Nabi nak masuk ke Mekah, dia sendiri jamin keselamatan Nabi. Dia jadi jiwar, dia panggil. Dia jadi gerento. Jiwar ni satu istilah, dia adalah amalan musyrikin Arab dulu, yang mana mereka akan beri perlindungan kepada seseorang. Dalam bahasa diplomatik sekarang dipanggil suaka politik. Dialah menjamin keselamatan Nabi ketika balik daripada Taif. Jadi Al-Mut'im bin Adi, keluarga dia, kabilah dia, bila Nabi turun, mereka bawa anak panah dan mereka lindungi pergerakan Nabi. Memang lindung betul. Dalam kitab Rahiqul Maktum dicatatkan,
Abu Jahal ketika itu sempat bertanya pada Al-Mut'im bin Ali. Mut'im bin Ali ni bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Abu Jahal tanya kepada Mut'im, "Amujirun anta al-mutabi' Muslim?" Engkau ni beria betul protek Muhammad. Adakah engkau nak garanti dia ataupun kau dah ikut dia jadi Islam juga? Jawab Mut'im bin Ali, "La bal mujir." Oh, no. Aku pemberi garanti dia saja. Keluarga dia semua aku kenal. Pak saudara dia, ayah dia, aku kenal semua. Jadi korang jangan usik. Kalau kau usik, kau jaga. Ini semua aku punya anak-anak buah sudah jaga dia. Mana bawah perlindungan lah. Tiger. You know tiger sudah jaga. Qala qad ajarna man ajarta. Maka kata Abu Jahal, beres. Kami juga akan lindungi orang yang engkau lindungi. Sebab itu pembelaan Mut'im bin Adi ni walaupun dia bukan Islam, sangat memberi kesan kepada hati Nabi. Nabi sebab mengenangkan jasa Mut'im bin Adi ni walaupun dia bukan Islam, sehingga kan masa perang Badar selesai dan orang Islam dapat tawanan perang, prisoner of war. Jadi masa tu tak ada Convention Geneva menentukan SOP nak buat apa dengan tawanan perang macam ni. Jadi dia orang pun buatlah macam-macam perancangan. Maka ketika itu Nabi laukan al-Mut'im bin Adi hayyan thumma kallamani fi haula'in natna la taraktuhum lahu. Kalaulah Mut'im bin Adi masih hidup. Mut'im bin Adi meninggal dah. Kalaulah Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian hari ni dia datang pada aku beri pendapat tentang apa nak buat pada tawanan perang, aku akan ikut cakap dia. Dia dulu tolong aku banyak. Dan sebab itu kita tuan-tuan kena hidup, kena ada strategi begini. Hatta nak berdakwah sekalipun kena ada backup. Backup kena ada. Kena ada cover. Jangan saya fisabilillah Allah jaga. Allah jaga. Nabi turun Taif pun Allah jaga, tapi dia tetap ada strategi, kena ada orang yang bahasa kita sekarang kabel lah tuan-tuan. Kabel mesti ada. Kabel mesti ada. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, walaupun kita tahu Umar Al-Khattab ni orang yang garang, digeruni, tapi dia pun dapat perlindungan dari seorang musyrik bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi apabila orang Quraisy tahu dia masuk Islam. Mana Umar pun dia ada backup dia. Kalau dah 100 orang pukul seorang, hilang something juga tuan-tuan. 100 pukul kita. Jadi at least ada satu abang long tolong protect kita. Tuan-tuan jangan buat perkhidmatan jadi abang long kawasan pula bayar 100 sebulan. Tu gangster namanya. Ni kita melindungi. Engkau ini orang aku. Kau jangan buat lebih kurang. Aku lindung dia. Itu dia panggil jiwa. Sebab itu hati Nabi dipenuhi dengan kesedihan. Hati Nabi disakiti. Orang kalau hatinya tu tak happy, macam mana nak buat kerja perjuangan? Jadi Allah bawa Nabi berjumpa dengan senior dia. Salah seorang senior yang dijumpakan adalah Nabi Yusuf. Supaya Nabi kita tahu bahawa kalau kau rasa hati kau disakiti, ni orangnya. Yusuf lebih teruk daripada engkau dia kena. Tapi dia steady saja. Tuan-tuan, Nabi Yusuf ni tuan-tuan, hasil daripada didikan Allah terhadap Nabi semasa Mi'raj, Isra' Mi'raj ini, Nabi dapat meneladani sifat Nabi Yusuf. Apakah sifat Nabi Yusuf yang Nabi paling respect? Pemaaf. Nabi Yusuf ni sangat pemaaf. Tuan-tuan, Nabi kita ketika jumpa Nabi Yusuf, hatinya pasti terdetik. Ini Nabi Yusuf ini. Dia boleh maafkan adik-beradik dia. Padahal adik-beradik dia khianat dia. Aku, yang khianat aku bukan adik-beradik. Orang kampung. Dia adik-beradik sendiri khianat. Lagi sedih. Kita tuan-tuan hidup, kalau orang khianat, memang kita marah. Tapi kalau adik-beradik khianat, itu kita sakit hati lain. Ni tuan-tuan kan banyak dengar orang hal tanah, berebut harta pusaka apa semua. Kalau adik-beradik tipu, itu kita memang dia tipunya kita.
Rupanya tanah tu semua dah tukar nama dia dah semua. Sakit lah hati kita? Sakit. Tapi kalau member tukar nama kita, lama nak sabarlah, dia kuat menipu. Tapi Nabi Yusuf boleh maafkan. Baik itulah Nabi bawa perangai Nabi Yusuf ini. Nabi pindah ke Madinah, Nabi bawa sifat Nabi Yusuf ini. Justru itu bila berlaku Fathu Mekah, Nabi bersama dengan 10,000 orang sahabat masuk kembali ke kota Mekah pada 10 Ramadan tahun 8 Hijrah bersamaan bulan Disember tahun 629. Nabi masuk balik Mekah dengan 10,000 orang. Orang Mekah ketika itu terperanjat, panik semua. Mereka tak sangka orang Islam yang dulu kena terajang, kena hukum, kena hina, kena macam-macam lah, hamba-hamba disepak terajang, akhirnya boleh datang semula ke Mekah dalam keadaan membawa kekuatan. Dalam keadaan itulah orang Mekah panik. Tapi apa yang berlaku ketika itu? Ya, ini saya akan terangkan kemudian, kerana kita nak beri laluan dulu kepada azan Isyak yang akan berkumandang selepas ini. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung kembali syarahan kita pada malam ini. Mohon izin daripada jemaah untuk kita menganjakkan sedikit, tidaklah panjang sangat. Tak ada yang nak kejar menengok anugerah juara lagu ke-37 malam ni, tak ada tak? Kalau tak ada, sikit je lah. Aku takut ada bila lah nak habis aku nak menengok AJL ni. Hadirin hadirat sekalian, kenapa Nabi dipertemukan dengan Nabi Yusuf? Allah Ta'ala nak didik Nabi kita sifat pemaaf. Nabi Yusuf ni tuan-tuan manusia yang paling pemaaf dalam dunia. Tak boleh challenge. Pada hidupnya dikhianati. Sebab itu Nabi ketika Fathu Mekah, dia masuk Mekah bersama 10,000 sahabat. Orang Mekah semua panik. Abu Sufyan yang dulu menjuarai penentangan terhadap Nabi, harinya pusing 360 darjah. Lompat parti, lompat parti. Berapa ramai lompat parti? Maksud akta lompat parti tak ada. Semua tukar. Jadi orang Islam. Nak selamat, masuk Islam. Sehingga kan bila Nabi masuk, semua orang takut. Sehingga Abu Sufyan datang jumpa Nabi sendiri. Faja'a Abu Sufyan faqal, Ya Rasulullah, ubidat hadra'u Quraisyin la Quraisya ba'dal yaum. Wahai Rasulullah, hari ini orang Quraisy binasa semua ya Rasulullah. Takkan ada orang Quraisy yang mampu bertahan pada hari ini ya Rasulullah. Kalau begini ramainya orang Islam yang datang daripada Madinah. Maknanya Abu Sufyan nak beritahu, kesianlah pada kami. Kesianlah pada kami. Nabi ni orang cerdik. Nabi jawab, Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun. Man alqas silaha fahuwa aminun. Wa man aghlaqa babahu fahuwa aminun. No problem. Kami datang buat PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Diperketatkan PKPD. Siapa yang duduk diam dalam rumah Abu Sufyan, kami tak ganggu. Siapa yang letak senjata di luar rumah, kami tak kacau. Dan siapa yang kunci pintu rumah, stay at home, kami tak akan ambil tindakan. Nabi buat kapiu. Kemudian bila dah selesai, dah tenang, Nabi tengok dah tak ada dah pemberontakan, mana nak melawan semua tak ada. Kemudian Nabi pun panggil semua orang Mekah. Orang Mekah masa tu takut tuan-tuan. Ini Muhammad kami hina dulu. Kami kutuk macam-macam. Kami hantar 50 pemuda kejar dia. Kepung dia, nak bunuh dia. Hari ini dia datang penuh gilang gemilang. Nabi pun panggil. Ya ma'syara Quraisy, ma turawna anni fa'ilun fikum. Wahai orang Quraisy, aku nak tanya engkau hari ini. Kamu agak-agak hari ini aku nak buat apa pada kamu semua? Setelah bertahun-tahun kau hina aku, sekarang aku datang, kau agak apa aku nak buat pada engkau semua? Orang Mekah semua jawab, khairan akhun karim wabnu akhin karim. Wahai Muhammad, kami tahu engkau akan buat yang baik-baik saja. Sebab engkau orang baik. Ayah engkau orang baik. Atuk engkau orang baik. Tak kalah nak buat khianat pada kami orang kampung. Baru nak menyebut kampung. Nabi kalau ikut sakit hati, sakit hati dia. Mekah, tempat dia dilahirkan. Kampung dia. Macam kita lah, kampung kita, kita terpaksa tinggalkan kerana orang buat macam-macam gangguan pada kita. Sakit hati tuan-tuan. Tapi kata Nabi, izhabu fa'antum tulaqa. Pergilah kamu semua. Aku bebaskan kau hari ini semua. Aku tak akan ambil tindakan. Aku tak nak berdendam. Dalam riwayat yang lain, ya ma'syara Quraisy, ma turawna anni fa'ilun fikum. Orang Quraisy, engkau agak apa yang akan aku lakukan pada engkau semua? Maka orang Quraisy menjawab, naqulu khairan wa nazunnu khairan akhun karim wa ibnun akhin karim wa qad qadarta fasjih.
kami tahu kau akan buat yang baik pada kami kerana kau keturunan orang baik, kau pun orang baik ya Muhammad. Nabi telah memberi satu jawapan. Fa inni aqulu kama qala akhi Yusuf. Nabi petik nama Nabi Yusuf. Kata Nabi, hari ini aku nak sampaikan kepada engkau semua kata-kata yang pernah diucapkan oleh Nabi Yusuf. La tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada abang-abang yang khianat pada dia, tiada cercaan ke atas kamu, semoga Allah ampunkan kamu, dan dialah yang paling penyayang antara yang penyayang. Surah Yusuf ayat 92. Hasil didikan Isra' Mi'raj, Allah telah bentuk hati Nabi, jangan dendam. Sakit hati memang, tapi ikutlah perangai Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, tuan-tuan, dia dikhianati oleh adik-beradik dia sendiri. Nabi Yusuf ni anak kepada Nabi Yaakob. Anak Nabi Yaakob ni ada 12 orang. Kenapa dia ramai anak? Sebab dia ada 4 isteri. Nabi Yaakob, isteri dia pertama nama Lia. Dengan Lia ni dia dapat 6 orang anak. Rubin, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar dengan Zebulon. Isteri dia yang kedua nama Rachel. Dapat 2 anak, iaitu Yusuf dan Bunyamin. Jadi Bunyamin atau Benjamin dengan Joseph, kalau dalam eskatologi Kristian, itu adik-beradik satu mak. Anak Nabi Zakaria dengan Nabi Yaakob dengan Bilha ada 2. Seorang nama Naftali, seorang nama Dan. Dan perkahwinan dia dengan Zilfa dapat 2 anak. Seorang nama Ashir, seorang nama Gad. Bayangkan abang-abang Nabi Yusuf ini, dia berdengki dengan Nabi Yusuf. Abang kita berdengki dengan kita. Sampai satu peringkat abang-abang dia tergamak campak adik sendiri dalam perigi yang ada air. Bukan perigi buta cerita bujang lapuk, bukan. Perigi ada air. Dalam tafsir Al-Alusi disebutkan, perigi itu masih ada air. Dan dia duduk dalam situ 3 hari. Tak ada bantuan. Kebetulan dijumpai oleh satu kafilah yang dalam perjalanan daripada Palestin menuju ke Mesir. Jadi dia orang nampak perigi, singgah nak ambil air. Tengah timba-timba air, tengok ada orang. Nabi Yusuf ketika itu happy lah. Alhamdulillah, selamat dah aku. Rupanya tidak. Keluar mulut buaya, masuk mulut rimau pula dah. Geng kabilah ni dijual pula dah Nabi Yusuf. Ini geng kaki bisnes, mana boleh jual, jual. Apa barang boleh jual, jual sajalah. Tak ada lesen apa, lantak lah. Naiklah dia kereta kenderaan daripada Palestin sampailah ke Mesir. Hampir 750 kilometer. Tinggalkan keluarga. Dalam tafsir daripada Ibn Mas'ud, Ibn Abbas dan Qatadah disebutkan, bila sampai ke Mesir, Yusuf telah dijual dengan harga 20 dirham. Harga 20 dirham. Kata Imam Mujahid dalam tafsirnya, harga yang dijual 22 dirham. Kata Ikramah dan Muhammad bin Ishaq, 40 dirham. Kesian. Dan ada riwayat daripada Al-Hasan disebutkan, Yusuf dibuang ke dalam perigi, umurnya masa itu 17 tahun. Nak ambil SPM. Apa perasaan? 20 hari bulan nak exam, hari ni kena campak dalam perigi. Tak sakit hati, tuan-tuan? Sakit hati. Dia berpisah dengan ayahnya selama 80 tahun. Dia Nabi-Nabi zaman dulu panjang umur. Dia meninggal wafat umur dia 120 tahun. Tapi kalau ikut sakit hati dia, dia ada masa depan yang cerah. Baru umur 17 tahun. Ada cita-cita, mungkin dia nak belajar, nak pergi sambung pengajian. Dia ada cita-cita nak jaga ayah. Tapi kerana abang-abang dia yang tak apa benda lah, hati perut tak faham betul. Campak. Lepas tu balik menipu ke ayah. Kata adik kena makan serigala lah, bagai-bagai.
Apa punya adik-beradik pesen macam tu? Hati Yusuf sakit. Ni dijual pula sampai ke Mesir tu. Allah jauh tuan-tuan. Kalau jual ke Jordan tahan lagi, ada nak boleh naik ferry lagi ke Mesir tu. Hiduplah negara orang. Sampai ke Mesir, kejap masuk penjara, kena fitnah, ada skandal dengan bini orang. Tak sakit hati. Tetapi akhirnya Nabi Yusuf boleh ucapkan, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf berkata kepada abang-abangnya, tidak ada cercaan untuk kamu pada hari ini. Allah moga-moga ampunkan kamu. Dia yang paling penyayang. Abang-abang dia ketika dititah menghadap, semua takut. Habislah kita. Habislah kita. Bunyamin adik dia, semak, itu memang dia cam. Dan dia sayang adik dia. Tapi yang lain-lain itu. Sebab itu tuan-tuan, para ulama menggalakkan kita mengamalkan membaca surah Yusuf. Tuan-tuan kalau ada free, bacalah, jadikan amalan membaca surah Yusuf. Dia macam masjid surau sekarang ni, surah yang popular, surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, surah Yasin, itu bagus, teruskan. Tapi kalau dapat ekstra, sebelum tidur, bangun tidur, dalam kereta, surah Yusuf ni istimewa. Surah Yusuf ni surah yang boleh memujuk hati. Dengan syarat ditadabbur lah. Kalau tak dipaham, tak faham lah. Kenapa surah Yusuf ini istimewa? Kerana inilah satu-satu kisah Nabi yang diceritakan secara khusus dalam satu surah saja. Dia tak ada pada surah lain. Kalau tuan-tuan perasan, Al-Quran ni, cerita Nabi-Nabi ni dia lain-lain surah. Ada dalam surah Qasas, ada surah Anbiya, ada surah Rum. Nabi Yusuf tidak, satu surah saja. Dan inilah surah yang paling lengkap, yang menceritakan sejarah hidup seorang Nabi sejak daripada kecil sampai dia jadi raja. Satu surah saja. Dia umpama buku cerita. Semua cerita Nabi Yusuf saja. Bayangkan surah Yusuf ni ada 111 ayat. Ayat 4 sampai ayat 101 adalah kisah Nabi Yusuf. Maka kalau Nabi kita dalam peristiwa Isra' Mi'raj bertemu dengan Nabi Yusuf untuk mengambil semangat sifat pemaaf, kita umatnya tak dapat jumpa dengan Nabi Yusuf, tapi bacalah surah Yusuf. Itulah Isra' Mi'raj kita. Baca cerita Nabi Yusuf. Surah Yusuf ini satu-satunya surah yang mengandungi ayat dialog terbanyak, iaitu 86 ayat daripada 111 jumlah keseluruhan ayatnya. 86 ayat daripada 111 adalah dialog. Maknanya kalau surah ini diangkat menjadi naskah filem ataupun drama ataupun teater, dialog para pelakonnya sudah tersedia. Tanpa sutradara nak mengupah penulis skrip untuk menuliskan kisah ini. Dia dah complete skrip. Semua dalam bentuk dialog. Begitu cantik sekali surah Yusuf. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Aku ceritakan pada engkau wahai Muhammad ahsanal qasas, the best story ever. Ini cerita paling syok sekali. Kau mesti baca wahai Muhammad. Sebab itu kisah Nabi Yusuf ini dia berakhir dengan happy ending. Kalau tuan-tuan perasan, cerita nabi-nabi yang lain biasanya berakhir dengan disaster. Kalau kita perasanlah, nabi-nabi lain semua umat dia kena terbalik kepala ke atas, kaki ke atas, kepala ke bawah, banjir besar. Nabi Yusuf tak. Nabi Yusuf ni dia happy ending. Bahkan dia ending dia Yusuf jadi pemerintah Mesir. Dia cerita yang begitu menarik, daripada satu orang yang dicampakkan perigi jadi pemerintah Mesir. Dan dia boleh ampunkan pula dosa-dosa atau kesalahan abang-abang dia yang khianat dia masa kecil. Jadi metod penceritaan dalam surah ini dia berbentuk reinforcement untuk nak menguatkan para sahabat ketika itu yang tertekan di Mekah. Dan untuk kita juga. Tuan-tuan bacalah surah Yusuf. Itulah Isra' Mi'raj kita. Bertemu dengan Yusuf di langit ketiga. Tapi kita tak bertemu di langit ketiga. Kita membaca surah Yusuf. Kisah Nabi Yusuf memang dramatik.
Dia ada cerita komplot anak-anak derhaka, cerita cemburu adik-beradik. Kalau kita sekarang tengah bergaduh adik-beradik, baca cerita Nabi Yusuf. Adik-beradik punya bergaduh boleh tahan juga tuan-tuan, terutama bab harta ni lah. Memang teruk betul. Yang ketiga ada plot rancangan pembunuhan. Dalam cerita surah Yusuf juga ada cerita tentang cinta terlarang. Memang menarik betul. Dalam surah Yusuf juga ada cerita fitnah dan bagaimana Yusuf telah dikambing hitamkan. Cerita pendustaan, tipu helah, politik, konspirasi dan bagai-bagai. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, ini the best story ever. Kalau kita nak ringkaskan surah Yusuf ini, dia ada 4 episod. 4 episod. Kalah drama pukul 7 yang tuan-tuan tengok itu. Ataupun drama pukul 10 malam, setiap malam. Kalah. Dia episod pertama, cerita dia berpisah dengan ayahnya selama 40 tahun. Selepas itu, mereka tak pernah berjumpa walaupun sekali. Episod kedua, Nabi Yusuf dipitnah berzina dengan isteri penguasa yang cantik rupawan. Yang akhirnya dia dapati perempuan tu yang goda dia. Siapa yang menjadi saksi? Satu orang baby. Ini panjang pula cerita, akan jadi tafsir surah Yusuf kita malam ni kan. Semua cerita tu ada dalam surah Yusuf. Seorang bayi dalam kandungan, dalam dukungan, dia telah menjadi saksi mengatakan bahawa, wahai tuan, kalau baju Yusuf itu koyak di depan, confirmlah Yusuf yang nak memperkosa. Tapi kalau koyak di belakang, itu Yusuf lah yang diperkosa. Takkan itu pun tak geti-geti. Budak je yang cakap tu. Ada dalam surah Yusuf. Episod ketiga, cerita Nabi Yusuf masuk penjara. Dan dia memilih untuk duduk dalam penjara. Dan cerita dia mentakwil mimpi dan sebagainya. Sampailah episod terakhir, episod keempat, Nabi Yusuf telah menjawat jawatan yang tinggi sekali. Cerita Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi, cerita dia bermimpi. Kalau cerita mimpi dia masa kecil, ayat 1 sampai ayat 6. Kalau cerita dia, masalah dia dengan adik-beradiknya, ayat 7 sampai 19. Kalau cerita dia dapat godaan daripada wanita itu, ayat 20 sampai 29. Kalau cerita dia di penjara, plotnya itu dalam ayat 30 sampai 35. Cerita dia menafsir mimpi raja, ayat 43 sampai 49. Cerita dia dibebaskan dari penjara, ayat 50 sampai 57. Cerita pertemuan Yusuf dengan adik-beradiknya reunion balik, ayat 58 sampai 93. Kisah pertemuan Nabi Yusuf dengan bapaknya, ayat 58 sampai 93. Dan ada doa Nabi Yusuf, ini bagus dihafal, ayat 94 sampai 100. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, ayo belajarlah sifat Nabi Yusuf, iaitu memaafkan. Kita maafkanlah orang. Bak kata orang putih, to err is human. Buat salah ini, itu manusiawi. Janganlah kita marah kalau orang buat salah. Itu manusiawi. Potato chip without salt is on the table. Relationship without fault is impossible. Kata orang putih, hubungan tanpa kesalahan itu impossible. Dan memaafkan ini adalah sifat ahli surga. Tuan-tuan, kalau nak ukur diri kita ni ahli surga ke tidak, sifatnya mesti memaafkan. Surah Ali Imran ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Salah satu sifatnya adalah mereka memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang memaafkan ini, dia dah sampai makam ihsan. Ihsan ni susah. Ni sekarang yang Malaysia Madani, aku semua antaranya ihsan. Ihsan ni susah tuan-tuan. Tulis boleh, nak buat susah. Sebab ihsan ini, dia Islam, iman, ihsan. Tidak semua orang beriman itu orang Islam. Bukan, tidak semua orang Islam itu orang beriman. Dan tidak semua orang beriman itu orang yang ihsan. Ihsan ni payah. Ramai orang beriman, ihsan tak ada. Kita misalnya, masa zaman SOP dulu,
jaga masjid. Jelas saya sendiri jaga masjid. Kita muhasabah dan kita kena mohon ampun pada Allah. Kita tak dapat nak ihsan dengan orang. Kita dah ada iman, ihsan tak ada. Orang datang tak bawa sejadah, kita halau balik. Tak ada sejadah, SOP. Ihsan tak ada. Pandang kiri kanan, bagi je lah sejadah. Semayang tepi tu, jangan nampak sangat. Jangan masuk Facebook pula. Ihsan tak ada. Orang tu datang, lupa bawa emas. Habis abang tadi masuk, emas, tak ada. Sedia kalau sekotak, duit beribu orang sedekah kan. Ada ihsan tak ada. Ni bukan masjid ni, masjid tempat lain. Ihsan bukan semua orang ada. Sebab itu tak semua yang beriman itu ihsan. Ihsan ni belas pada orang. Tengok kucing, berapa orang ihsan? Tak semua, sepak lagi ada. Tapi Allah menyebut orang yang pemaaf itu orang muhsinin, orang yang ada ihsan. Baik itu sekarang ni buat apa? Menu rahmah. Orang kalau tak ada ihsan, dia tak setuju je. Dia kata jangan ajar sangat orang miskin ni bagi makan murah. Dah tahu miskin makan kedai buat apa? Ihsan. Ihsan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Siapa golongan itu? Itu penipu agama. Yukadzibu biddin. Siapakah orang yang menipu dalam agama? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menggalakkan orang lain memberi makan pada orang miskin. Jangan. Ihsan. Beri makan pada orang susah. Ihsan. Menjaga orang sakit. Ihsan. Menyantuni orang. Ihsan. Dan orang pemaaf ini orang ihsan. Sebab itu kita jangan rasa rendah diri bila memaafkan. Memaafkan dalam bahasa Arab disebut afwun. Dan pelakunya disebut sebagai al-afi. Daripada kata-kata afa ya'fu. Kalau kata menghapuskan sebarang perasaan pada orang itu. Dia buat salah pada kita, kita maafkan dia. Yalah, namun bukan mudah untuk melaksanakan sebuah kemaafan kerana ada 1001 macam petualang minda yang perlu kita tapih dalam nak mematangkan pemikiran dan jiwa insani ini. Bukan senang nak memaafkan. Ungkapan maafkan ini walaupun pendek saja, tapi sangat payah nak diucapkan kepada orang. Terutama kalau orang itu buat satu benda yang menyakitkan hati kita. Sampai istilah orang putih sekarang ada satu istilah, you can forgive but cannot forget. Boleh maafkan tapi lupa tak ada. Puan-puan sebagai contoh, tiba-tiba lah suami buat perangai, kahwin di Siam. Tuan-tuan boleh maafkan dia? Boleh, can forgive but never forget. Kenapa dia kena tipu saya? Apa salah kalau dia mohon? Apa saya tak tanda tangan saya tak laku ke? Benar. Contoh. They can forgive but never forget. Nabi diajarkan forgive and forget. Siapa yang mengajar dia? Dia melihat Nabi Yusuf AS. Maka menjadi pelajaran kepada kita lah. Memaafkan ini tak ada kena-mengena dengan kehinaan. Memaafkan orang tidak menunjukkan kita lemah. Bahkan sifat memaafkan ini merupakan cermin kebesaran jiwa, kekuatan hati serta lapang dada. Nabi pernah menyebut wa ma zadallahu 'abdan bil afwin illa izzan. Allah tidak akan menambah seorang hamba dengan kemudahan untuk memaafkan kecuali Allah akan beri dia kemuliaan. Hadis Muslim. Bila kita maafkan saja orang, Allah akan maafkan, angkat darjat kita. Dalam hadis sendiri Nabi pernah bersumpah, salasun uqsimu alaihinna ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Ada 3 golongan yang aku berani bersumpah untuk mereka. Pertama, takkan miskin orang sedekah. Aku berani bersumpah takkan miskin. Sedekahlah, takkan miskin. Yang kedua, tidaklah menambah kepada seorang itu ketika dia memaafkan orang kecuali kemuliaan. Aku bersumpah dia akan dapat kemuliaan. Dan yang ketiga, apabila seorang itu tawaduk, maka aku bersumpah bahawa Allah akan angkat darjat dia.
Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Mungkin kita yang mendengar syarahan ceramah malam ni mungkin kata, ustaz, tu Nabi. Itu Nabi Yusuf, dia bolehlah dia Nabi. Tu Nabi Muhammad, dia hati mulia. Saya bukannya Nabi. Mana boleh ustaz, kena tipu ni duit. Mana boleh maaf-maaf, bayar lah. Mana boleh apa kira, bayar. Tuan-tuan, mungkin kita akan mengatakan, payah nak memaafkan ni kecuali hati macam Nabi. Saya nak kongsikan malam ni penghujung ceramah lah. Ada satu orang ulama Nusantara terkenal namanya Hamka. Hamka ni ulama Nusantara lah daripada Sumatera, Indonesia. Sepanjang usia Hamka, almarhum Abuya Hamka, dia ada 3 musuh yang paling kental memusuhi dia. Hamka ini. Pertama sekali adalah Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memenjarakan Hamka 28 Ogos tahun 1964. Dia dipenjarakan selama 2 tahun 4 bulan. Musuh dia yang kedua yang paling kental menyampah pada dia adalah Muhammad Yamin. Dia ni tokoh pelopor Sumpah Pemuda di Indonesia. Manusia ketiga yang betul-betul menyampah kepada Hamka ni adalah Pramoedya Ananta Toar. Dia ni seorang budayawan, sastrawan Indonesia. Namun sejarah menjadi saksi. Bulan Jun 1970, jenazah Soekarno disolatkan di Wisma Yaso Gatot Subroto dan diimamkan jenazahnya oleh Hamka. Kerana wasiat terakhir Presiden Republik Indonesia itu adalah minta jenazahnya diimamkan oleh Hamka. Hamka kalau nak dendam, dia boleh dendam. Engkau simpan aku 2 tahun, tak jumpa anak cucu, semayanglah sendiri. Kalau kita lah. Masa berkuasa bukan main kau hantar aku jauh-jauh. Suruh orang lain lah semayangkan, aku nak pergi Kuala Lumpur. Boleh. Bagi umrah lah, harus sibuk lah. Sakit hati. Tapi tak. Jadi imam, okey. Begitu juga Muhammad Yamin yang menghembuskan nafas terakhir pada 17 Oktober 1962 di Hospital Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Dia meninggal dunia di pangkuan insan bernama Hamka yang dulu adalah seteru utama dia. Tidak ketinggalan Pramoedya Ananta Toar tatkala kebingungan kerana anaknya Astuti Ananta Toar nak berkahwin dengan seorang non-Muslim keturunan Cina bernama Daniel Satiawan. Namun akhirnya Daniel ini berjaya diislamkan oleh Hamka. Hamka kata, don't worry, aku selesaikan sekejap. Dia tak gaduh, tak apa, diislamkan Daniel Setiawan ini. Kalau nak ikut dendam, padan dengan muka. Dulu bantai aku siang malam, nak suruh kita masuk campur hal dia. Tak. Hamka tak ada dendam. 3 kisah ini hanya cuplikan kecil dari ribuan kisah-kisah orang biasa macam kita yang boleh memaafkan. Hatta orang bukan Islam pun. Nelson Mandela, tuan-tuan, terkenal dengan kemaafan. Tatkala dia pernah memperlawa Percy Yutar makan malam dengan dia, hidangan kosher bersama-sama dengan delegasi tahun 1995 selepas dia menjadi Presiden Afrika Selatan. Walhal Yutar itulah, Percy Yutar itulah adalah pendakwa raya yang bermati-matian mendesak Mandela dihukum bunuh dalam pembicaraan tahun 1963. Mandela dipenjarakan bertahun-tahun. Tapi bila dia keluar, dia jadi Presiden Afrika Selatan. Dia boleh panggil balik pendakwa itu. Pengadilan terpilih ke apa istilah dia boleh gunakan. Tapi jom makan malam dengan saya. Ini jiwa orang hebat. Ayolah. Kita mungkin tak sehebat Nabi. Tapi takkanlah kita tak boleh challenge Nelson Mandela. Kita orang semayang. Mesti lagi pemaaf daripada itu. Banyak lagi nak diterangkan. Tapi saya kira itulah antara iktibar yang kita boleh ambil daripada pelajaran Isra' wal Mi'raj, iaitu pelajaran Nabi, Allah didik Nabi, jiwa besar, jadi pemaaf,
Kerana orang yang pemaaf boleh berjuang bermati-matian dalam apa juga perjuangan insya-Allah.